Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian kali ini. Masih lagi dalam pembahasan ta'rif ataupun mu'arif. Untuk kali ini fokusnya ialah berkaitan dengan dua perkara asas. Yang pertama, jenis-jenis ta'rif dan juga cara pembentukannya. Kemudian kita akan melihat contoh-contoh yang berkaitan dengan semua jenis ta'rif tersebut. Moga-moga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Dalam perkongsian yang lepas, kita telah mengetahui ada tiga bentuk ta'rif ataupun mu'arif. Yang pertama, ta'rif bil-had ataupun ta'rif yang dinamakan al-had. Yang kedua, ar-rasmu. Dan yang ketiga, lafzi. Kita mulakan dengan ta'rif jenis yang pertama, iaitu ta'rif al-had ataupun ta'rif bil-had. Yang dikatakan ta'rif bil-had ini ialah yakunu bizikri zatiyati syai'i al-mu'arrafi, iaitu yang terbentuk dengan ataupun yang terjadi dengan menyebut ciri zat ataupun ciri hakikat sesuatu yang ditakrifkan. Kita dah ketahui dalam kulliyatul khamsah, 5 kulli tadi, 3 daripadanya adalah zati, iaitu jins, fas dan juga nau. Oleh demikian, dalam had ini ialah ta'rif yang menggunakan jins, sama ada jins dan juga fas ataupun kedua-duanya sekali. Itu yang dinamakan had, iaitu yang berkaitan dengan zatiyati syai'i al-mu'arrafi, iaitu yang berkaitan dengan zat sesuatu yang ditakrifkan. Dia ada dua bentuk ataupun dua jenis yang dinamakan al-haddut tam. Yang kedua ialah haddun naqis. Haddut tam ialah had yang sempurna, yang paling baik. Manakala naqis ada kekurangan dari sudut penggunaan lafaz dalam ta'rif tersebut. Kita mulakan dengan haddut tam. Ta'rifnya ialah huwa ta'rifun bil jinsil qarib wal fasli, iaitu ta'rif yang menggunakan gabungan jinsul qarib, menggunakan perkataan yang daripada kategori jinsul qarib dan juga fas. Gabungan di antara jinsul qarib dan juga fas ini akan membentuk ta'rif al-haddut tam. Ta'rif yang dinamakan haddut tam. Kenapa dinamakan had? Ini di atas ni dinamakan had kerana dia mencegah ataupun menutup daripada masuk selain daripada yang ditakrifkan padanya. Selain yang ditakrifkan, perkara-perkara yang tidak berkaitan tidak boleh masuk dalam takrif tersebut, dan dia menghimpunkan segala takrif. Mana had tu asalnya sempadan. Maknanya seolah-olah menjadi sempadan daripada ciri-ciri yang lain masuk yang tidak ada kaitan dan mengeluarkan perkara-perkara yang tidak berkaitan daripada ta'rif tersebut. Oleh sebab tu nama dah had, sempena daripada sempadan ataupun batasan. Kemudian dinamakan tam sebab penggunaannya perkataan-perkataan ataupun lafaz-lafaz yang berkaitan dengan zatiyat, yang berkaitan dengan zat sesuatu perkara yang ditakrifkan. Contoh bagi haddut tam ialah seperti ta'rif kuda. Orang tanya, apa dia kuda? Apa dia kuda? Maka kita jawab, haiwanun sahil. Haiwan dia dalam kategori jinsul qarib, manakala sahil dalam kategori fas. Oleh yang demikian, ia dinamakan haddut tam kerana menggunakan perkataan haiwan jinsul qarib yang skupnya kecil, manakala sahil merupakan ciri utama yang ada pada hakikat yang tidak ada
ciri tersebut kepada kategori yang dalam kategori yang ciri utama pada hakikat yang membezakan hakikat tersebut daripada hakikat-hakikat lain yang dalam kategori yang sama. Ini di sini ialah kategori haiwan. Apa yang membezakan kuda daripada haiwan-haiwan yang lain, iaitu sahil. Sahil ini dinamakan fas kerana dia adalah merupakan ciri yang ada pada hakikat, ciri utama yang ada pada hakikat yang sekiranya tidak ada ciri tersebut, hakikat tersebut terjejas. Oleh sebab itu, ia dinamakan haddul qarib. Inilah ta'rif yang paling sempurna. Kita menggunakan perkataan yang begitu hampir kepada pemikiran yang orang yang bertanya ataupun kepada perkara yang kita tidak ketahui. Contohnya, contoh lain ialah manusia. Apa dia manusia? Kita gunakan perkataan haiwan, dan apakah ciri utama hakikat manusia yang membezakan manusia dalam kategori haiwan yang lain? Tentulah natiq. Maka haiwan non-natiq ini merupakan haddut tam bagi lafaz manusia. Inilah contoh bagi haddut tam, iaitu gabungan jinsul qarib dan juga fas. Manakala haddun naqis, cuba kita perhatikan di mana perbezaannya. Haddun naqis ia makana bil jinsil ba'id wal faslil qarib. Di sini perbezaannya. Kalau haddun naqis ni dia menggunakan lafaz dalam kategori jinsul ba'id, yang mana skopnya lebih luas, menyebabkan pemikiran orang yang ingin tahu tersebut merewang jauh. Oleh sebab tu dia dinamakan naqis. Ketepatan dia lambat sedikit berbanding haddut tam. Ataupun kita boleh berikan yang dikatakan haddun naqis juga ialah sekiranya huwa ma kana bil faslil qarib faqat, iaitu yang menggunakan lafaz dalam kategori faslul qarib sahaja. Maka bila ada faslul qarib sahaja tanpa digabungkan jinsul qarib, maka dia dinamakan haddun naqis. Contohnya ialah ta'rif kuda. Masih lagi ta'rif kuda sebagai contoh saja, boleh dikiaskan kepada contoh-contoh yang lain. Kita datangkan faslun sahaja, faslul qarib sahaja. Maka inilah yang dinamakan sebagai haddun naqis. Kuda adalah yang berbunyi kuda, kita sebut sahil. Maka perkataan sahil itu dia dalam kategori haddun naqis. Ataupun kita sebut yang definisi yang pertama ni bil jinsil ba'id, kita kata apa dia kuda? Kita kata kuda itu adalah kuda ialah hayyun namin, yang hidup, yang berkembang ataupun membiak. Kemudian as-sahil, kita gabungkan dengan sahil. Itu juga dinamakan haddun naqis. Kita menggunakan lafaz yang dalam kategori jinsul ba'id, iaitu namin ataupun hayyin, namin. Itu adalah dalam kategori jinsul ba'id, digabungkan dengan sahil, juga dinamakan haddun naqis. Sebab skop dia dah menjauh daripada pemikiran orang yang ingin tahu. Sebab skop dia luas. Begitu juga terus menyebut sahil juga menyebabkan orang yang ingin tahu itu terawang-awang dalam kategori apakah sahil tersebut. Sahil itu sepatutnya disebut dulu haiwan, barulah disebut ciri yang membezakan di antara haiwan itu. Barulah ta'rif tersebut adalah ta'rif yang sempurna ataupun haddut tam. Kemudian ada juga kategori yang lain sekiranya penggunaannya itu ialah menggunakan ardul am. Contohnya perkataan mashi, kita guna ardul am digabungkan dengan fas natiq. Begitu juga sekiranya faslun digabung dengan khasah. Ardul am dengan khasah ini ialah aradi, campur dengan zati, juga dinamakan haddun naqis. Dia dalam kategori haddun naqis.
Sebab adanya unsur luaran yang bukan utama dimasukkan dalam ta'rif. Maka dia dalam kategori haddun naqis. Dinamakan had sebab masih ada dalam kategori zati ni, faslun. Ini pun ada faslun. Cuma ada gabungan dia tu menyebabkan dia menjadi naqis. Dia naik naqis. Kemudian kita berpindah kepada kategori yang lain, iaitu kategori ar-rasm. Apa yang dikatakan rasm ni? Iaitu yakunu bizikri aradiyati syai'i al-mu'arraf. Iaitu dengan menyebut sifat-sifat sesuatu yang ditakrifkan. Bila kita sebut sifat, ialah perkara yang menumpang pada zat. Perkara luaran, bukanlah yang berada menjadi hakikat sesuatu. Dia ada dua juga, terbahagi kepada rasmut tam dan juga rasmun naqis. Apakah perbezaan di antara kedua-dua bentuk rasmi ini? Yang dikatakan rasmu ini ialah rasmut tam, ialah ta'rif yang menggunakan bil jinsil qarib wal khasah. Yang menggunakan jinsul qarib dan juga sifat yang menjadi ciri pemisah dalam kategorinya. Itu nama khasah. Contohnya ialah ta'rif manusia. Contohnya orang tanya, apa dia manusia? Tidak tahu lagi apa makna manusia. Kita jelaskan manusia itu ialah haiwan. Haiwan ni dalam kategori jinsul qarib. Skop dia kecil saja. Kemudian sahil. Ini silap. Sahil. Dhahik. Bukan sahil ni. Dhahik. Ada titik sepatutnya di sini. Ada titik. Dhahik. Yang ketawa. Yang ketawa ini adalah sifat khasah. Dia bukanlah ciri utama bagi manusia. Bukanlah hakikat manusia. Tetapi dia adalah sifat. Kalau dhahik tak ada pun, manusia, hakikat manusia itu tetap haiwan. Kemudian hakikat dia ialah nautik. Tapi kalau dhahik, dia adalah sifat luaran. Kalau tidak ada dhahik pun, tidak menjejaskan hakikat manusia tersebut. Oleh sebab tu nama dia al-khasah, iaitu ardul khas. Sifat yang khusus bagi manusia. Cuma sifat ketawa ini tidak ada pada yang dalam kategori haiwan. Dalam kategori haiwan tidak ada yang bersifat dengan dhahik. Hanya ada pada manusia. Oleh sebab tu nama dia khasah. Ardul khas. Sifat khusus bagi manusia. Cuma bezanya ialah kalau khasah ni berada dalam kategori sifat. Kalau faslun, dia adalah ciri utama yang tidak boleh tiada, mesti ada. Kalau faslun tu adalah ciri utama yang ada pada hakikat. Tapi fungsi dia membezakan juga. Jadi di sini gabungan di antara jinsul qarib dan juga khasah dinamakan rasmut tam. Sebab apa tam? Sebab dia menggunakan jinsul qarib. Manakala sebab apa nama dia rasm? Kerana dia menggunakan berkaitan dengan aradiyat. Bersifat, menggunakan sifat, bukan berkaitan dengan hakikat. Itu oleh sebab tu dia dalam kategori rasm. Cuma rasmu apa? Rasmu tam. Kerana skop dia begitu hampir pada pemikiran manusia. Bila kita sebut tu, manusia orang yang tidak tahu, asalnya tidak tahu, boleh cepat mengetahui perkara tersebut melalui ta'rif tersebut. Satu lagi ar-rasmun naqis. Apakah lafaz yang digunakan dalam rasmun naqis ini ialah bil jinsil ba'id. Tengok beza dia. Di sini qarib, di sini ba'id dan juga khasah. Gandingan di antara jinsul ba'id dan juga khasah itulah yang dinamakan rasmun naqis. Sebab apa naqis? Sebab penggunaan lafaznya begitu umum berbanding dengan jinsul qarib. Dia begitu jauh skop dia. Ba'id, skop dia begitu meluas. Untuk cepat sampai kepada pemikiran orang yang ingin tahu itu lambat sikit. Sebab merewang jauh. Skop dia besar.
dan digabungkan dengan sifat iaitu khassah, itulah nama dia rasmun naqis. Ataupun rasmun naqis juga terjadi apabila huwa makana bil khassah faqat. Apabila sesuatu ta'rif itu hanya menyebut sifat yang menjadi ciri pembeza pada sesuatu perkara tersebut. Itu nama dia disebut khassah saja. Maka dia dinamakan rasmun naqis. Apa contoh dia? Contoh, orang ingin tahu apa dia manusia, kita memberi takrif manusia itu sebagai namin. Ini jinsul ba'id. Namin makna dia skop dia lebih luas. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Terus juga namin. Dhahik, yang ketawa. Yang ketawa inilah baru dia menarik balik menarik balik asalnya daripada luas menjadi sempit. Maka ini nama dia rasmun naqis. Rasmu sebab apa? Sebab dia menggunakan aradi. Dhahik ni adalah ardul khas. Contoh lain ialah ta'rif insan, kita terus menjawab dia adalah dhahik, ketawa. Semata-mata kita sebut menggunakan khassah saja, itu nama dia rasmun naqis. Bagaimana pula apabila ada gabungan lain? Contohnya gabungan ardul am dengan digabungkan dengan khassah, juga dinamakan rasmun naqis. Sebab apa? Contoh dia ialah perkataan apa dia manusia, kita kata manusia itu adalah yang berjalan. Ardul am, umum. Manusia pun berjalan, haiwan lain pun berjalan. Itu umum, sifat umum. Kemudian kita sebut dhahik. Dhahik inilah yang menjadi pembeza manusia dengan binatang lain. Maka ini juga dinamakan rasmun naqis. Sebab dia menggunakan ardul am. Menggunakan ardul am, maka dia jadi naqis. Dan juga khassah juga adalah ciri utama bagi, kalau semata-mata naqis, itu adalah ciri utama bagi rasmun naqis. Itulah yang dikatakan ar-rasm. Kita boleh bezakan kalau had menggunakan zat, kalau rasm menggunakan sifat aradi. Seterusnya yang ketiga, pembahagian ta'rif ini ataupun jenis ta'rif yang ketiga ialah ta'rif bil lafzi. Ta'rif dengan lafzi ini ada 3 bentuk. Iaitu huwa an yakuna bitabdilil lafzi bimuradifihi al-ashhar. Bimuradifihi al-ashhar. Iaitu dengan menggantikan lafaz yang kita ketahui, yang kita nak tahu tu, dengan perkataan yang seumpama, yang seerti dengannya, yang lebih masyhur digunakan. Contoh, kita nak tanya, kita nak tahu apakah ta'rif lais. Lais ni ialah perkataan yang merujuk pada singa. Jadi kita gantikan lafaz lais ini bil asadi. Asadi ni ialah perkataan seerti dengan lais, cuma yang biasa digunakan ataupun yang selalu digunakan ialah perkataan asad. Jadi kita gantikan perkataan al-lais yang kurang penggunaan dia dengan perkataan yang lebih umum ataupun lebih biasa digunakan dalam harian. Maka itu dinamakan ta'rif lafzi. Yang kedua, ta'rif lafzi juga terjadi apabila an yakuna ta'rifu bil misal. Sekiranya sesuatu ta'rif itu menggunakan contoh. Contohnya, apakah ta'rif isim? Kita jawab, isim ialah seperti perkataan Muhammad, ka Muhammadin. Seperti perkataan Muhammad. Kita datangkan contoh terus. Maka ini juga dinamakan ta'rif lafzi. Yang ketiga, ta'rif lafzi juga ialah dia berlaku apabila ayyakuna ta'rifu bitaqsim. Iaitu ta'rif yang menggunakan pembahagian. Kita tanya sesuatu, kita bagi pembahagiannya. Contohnya apa? Seperti apakah ta'rif al-kalimah, perkataan. Apa yang dikatakan perkataan itu? Kita jawab, perkataan ialah ismun au fi'lun au harfun. Jadi ketiga-tiga ini adalah merupakan pembahagian
bagi perkataan ataupun kalimah. Kalimah ini sama ada isim ataupun fi'il, kata kerja, ataupun huruf. Ataupun harf, ya, huruf. Jadi inilah ta'rif menggunakan pembahagian. Kita menyebut pembahagiannya. Itu juga dinamakan ta'rif al-lafzi. Seterusnya dalam pengkajian ulama mantik yang mengkaji berkaitan dengan ilmu mantik, mereka juga telah memasukkan ta'rif lafzi. Orang yang mengkaji ilmu mantik ni, mereka mengatakan bahawa ta'rif lafzi ini sebenarnya dia adalah dalam kategori rasmun naqis. Dia dalam kategori rasmun naqis. Maka pada pendirian mereka yang mengkaji ini, mereka mengatakan ta'rif ni hanya dua saja, haddu dan juga rasm. Ta'rif al-lafzi ni termasuk dalam kategori rasm, iaitu rasmun naqis. Kenapa dia termasuk dalam kategori haddun naqis, rasmun naqis? Li'annahu ittidahul lafzi bimuradi bihi al-ashhar. Kerana dia menjelaskan lafaz dengan menggunakan perkataan yang lebih biasa digunakan ataupun lebih masyhur digunakan. Maka dia termasuk dalam rasmun naqis. Menggunakan rasmun naqis. Jadi pada pendapat orang yang ulama yang mantik yang mendetili berkaitan ni, dia mengatakan bahawa ta'rif lafzi ini adalah dalam kategori rasmun naqis, bukanlah pembahagian yang lain. Wallahu alam, itulah pembahasan berkaitan dengan pembahagian ataupun jenis-jenis ta'rif. Ada 3 semuanya, iaitu had, rasmu dan juga lafzi. InsyaAllah kita akan bertemu lagi masih lagi dalam ta'rif, iaitu perkongsian berkaitan dengan syarat ta'rif. Syarat ta'rif inilah yang menjadi sukatan dalam peperiksaan ataupun dalam pembelajaran di peringkat sijil tinggi agama Malaysia. Jadi pada perkongsian yang akan datang, insyaAllah saya akan kongsikan berkaitan dengan syarat-syarat ta'rif. Sehingga bertemu lagi, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.